Assalamualaikum, salam sejahtera. So hari ini saya ingin berbicara tentang kenapa anda harus mencuburi bidang bisnes online. Di mana ramai berkata kan, sekarang ini ramai harus mencuburi bidang bisnes online. Tetapi kenapa? So saya punya beberapa perkara yang saya kongsikan dengan anda. Kenapa anda jangan harus lepaskan peluang ini untuk mencuburi bidang bisnes online pada kali ini, pada tahun ini, pada zaman ini, pada dekad ini. Kerana jika anda tidak mencuburi bidang online, anda akan terlepas peluang ini pada saat akan datang. Yang pertama, dunia sekarang ini telah berubah daripada revolusi industri perindustrian yang keempat. Di mana perindustrian industri keempat adalah di mana kesemua produk-produk yang dikeluarkan oleh industri adalah secara digital, gunakan roboting secara digital, dan juga lebih banyak syarikat yang memberikan perkhidmatan, bukan lagi pembuatan atau perkelangan, memberikan servis kepada masyarakat. Dunia itu telah berubah dari segi perkara ini, dan apabila berlaku perubahan ini, secara automatik bilangan pekerja yang dahulunya memerlukan 1000 pekerja mungkin akan menjadi 200 pekerja saja. Ini bermaksud persaingan dan mencari pekerjaan semakin sukar. Dan jika kita mencuburi bidang seperti IT, bisnes online, online business atau menggunakan digital, mereka ada lebih banyak berpeluang untuk maju ke depan seiring dengan revolusi industri keempat ini. Okey? Yang kedua, industri digital atau industri online ni semakin berkembang setahun lebih awal, terutama di Malaysia lah, disebabkan oleh pandemik COVID-19, di mana kita semua sudah maklum semua rakyat harus duduk di rumah dan kita tak ada bersentuhan secara fizikal antara manusia atau dengan barangan atau dengan produk secara langsung kerana takut terkena penyakit COVID-19 ini. Dan sekarang ni terdapat banyak varian-varian COVID-19. So dengan perkara ini, perniagaan pun banyak ditutup, banyak lockdown, separuh lockdown lah, full lockdown lah, saya tak pastilah. Ini kerja-kerjaan. Ini menyebabkan banyak bisnes akan bungkus jika mereka masih lagi maintain menjalankan perniagaan secara offline, secara fizikal. So mau tak mau, banyak syarikat-syarikat terpaksa menukar strategi mereka kepada sistem online, dan dia semakin bertambah dari segi masa semua telah menukar struktur mereka. Faham? So anda harus juga mengikuti perkembangan ini di mana sistem online, jualan secara online oleh syarikat-syarikat sampai kecil atau besar semakin berkembang dari semasa ke semasa disebabkan COVID-19 ini. Okey, dan juga sebelum ini saya katakan tadi, perkembangan daripada revolusi perindustrian yang keempat, di mana cara kerja telah berubah daripada fizikal kepada digital. Okey, faham maksud kat sini? Dan yang ketiga, apabila berlakunya wabak macam ni, COVID-19 juga, dan juga perkembangan revolusi industri keempat ni, taraf hidup rakyat atau peluang pekerjaan semakin menguncup, dan kita pun dapat tengok daripada defisit negara kita semakin tinggi, dan juga peluang pekerjaan semakin rendah. Oleh itu, persaingan mencari kerja akan menjadi lebih sukar pada saat datang. Bukan pada kita, mungkin kita sekarang punya kerja tetap, mungkin pada anak kita atau sepupu kita atau anak buah kita. Oleh itu, salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mencuburi bisnes online, di mana dengan bisnes online ini anda dapat menambahkan pendapatan dan menambahkan lagi maintain anda punya kehidupan. Okey, dengan bisnes online ini, keupayaan anda untuk maju adalah infinity, di mana secara online anda akan dapat menjual produk anda di luar jangkauan. Mungkin dulu anda berniaga secara offline di kedai, katakan kedai anda di kampung pisang, katakan
kedai anda ini hanya menjual barangan di sekitar kawasan Kampung Pisang saja. Tetapi jika anda membuat bisnes online dengan cara yang betul, anda dapat menjual barangan anda di luar daripada Kampung Pisang tersebut. Itulah kelebihan online. Oleh itu, saya menggalakkan semua pihak untuk, dan anda juga, ceburilah bidang online ini. Ceburilah bisnes online ini. Kerana ia adalah masa depan pada dekad yang akan datang. Dan saya punya knowledge, saya malu. Anda kena buang semua itu dan belajar. Di mana saya pun sendiri telah membuat tutorial, membuat tutorial tips di Shopee. Anda boleh mulakan perniagaan anda atau mencuba bakat anda menjual produk di Shopee, kan? Tapi tak perlu produk, anda boleh jadi dropshipping, jual produk orang lain dan cuba mempelajari ilmu ini secara perlahan. Kerana untuk belajar bisnes online itu memakan masa. Dan itu cara permulaan. Jika anda tanya saya, apakah permulaan untuk saya memulakan bisnes online? Itu caranya. Buka satu kedai di Shopee, menjadi dropshipping, kemudian cuba buat jualan secara online di kedai Shopee ini. Terdapat macam-macam teknik yang lain, seperti juga anda boleh gunakan sistem WhatsApp pada rakan menjual makanan, kan? Contoh WhatsApp nak order COD semua itulah. Itu pun salah satu teknik bisnes online. Tetapi kita mahu satu bisnes online, yang saya katakan tadi, di luar daripada kawasan anda. Jika anda COD itu mungkin permulaan, boleh. Tapi kita boleh pergi shortcut sikit. Kita boleh buka kedai online kita di Shopee, Lazada, Lelong, apa saja. Anda cuba jual secara online di sini dan akan dapat menjadi dengan lebih lengkap sistem marketing dia dan lebih baik lagi. Kedua, anda mungkin boleh membuat blog. Blog amat mudah. Membuat. Bikin daftar dapat blog, anda boleh menjual melalui blog. Jika anda seorang yang minat menulis, anda boleh menulis di blog dan berjana pendapatan melalui iklan menggunakan Google AdSense atau banyak lagi iklan lain seperti Bitfaster semua. Pun boleh juga. Dan kemudian anda mendapati bisnes anda ni berkembang. Dia bukan mudah untuk berkembang, saya beritahu. Mungkin akan masa 3 hingga 4 bulan untuk mendapatkan sales yang konsisten, tapi dengan teknik-teknik yang tertentu lah. So artinya anda sudah tahu macam nak berkembang, nak mau kembangkan lagi, kita boleh membuat iklan berbayar. Iklan berbayar secara online adalah satu cara yang paling efektif untuk anda mendapatkan sales dan trafik yang tinggi ke kedai anda, di kedai maya anda. Dulu orang panggil kedai maya, sekarang panggil kedai online atau panggil kedai Shopee lah. Artinya anda harus pelajari ilmu iklan berbayar ini. Dan di sinilah saya ingin beritahu anda, kami juga ada membuat tips atau tutorial di YouTube kami, di mana kami berikan tunjuk ajar bagaimana untuk menjual di Shopee dengan lengkap. Di bawah semua artikel saya di sini, anda boleh surf. Kedua, saya juga ada memberikan tunjuk ajar bagaimana membuat blogging dan teknik-teknik buat blogging. Dan ketiga juga, saya akan memberikan tunjuk ajar bagaimana untuk buat Facebook Ads dengan lebih baik. Okey, anda tidak boleh salah itu. Dan anda boleh refer pada semua YouTube channel saya untuk mempelajari ilmu ini. Dan jika tidak cukup, anda boleh cari lagi ilmu ni di luar-luar YouTube channel lain atau baca artikel yang lain. Kerana ilmu ini sentiasa berkembang dan kita harus sentiasa belajar. Sebab untuk bisnes online ini, dia banyak dia punya skill-skill dan tips-tips yang tertentu. Sedikit demi sedikit anda akan dapat belajar. Tapi jika anda tidak mulakan, bagaimana anda hendak mendapat ilmu bisnes online ini? So anda harus mencuba bisnes online. Jangan kata ada modal. Mungkin kedai di Shopee tak perlukan modal. Anda hanya perlukan modal lebih kurang RM50 saja. Jika anda ingin menjual produk secara dropshipping, anda perlukan RM50 saja untuk top up duit di dropshipping itu. Ini pun saya telah ajarkan di YouTube channel saya juga. So saya mendesak anda semua, jika masih berfikir dua kali kenapa bisnes online ini anda takut menceburi, saya rasa itu adalah yang salah. Jika anda lambat menceburi, ramai orang lain akan masuk dan persaingan menjadi lebih kuat
dan lebih susah pada masa akan datang. Percayalah. Oleh itu, kalau anda hendak menceburi bisnes online ini, ceburilah sekarang di masa hari ini, di mana peluang untuk anda menjual produk anda ada lebih tinggi disebabkan pandemik COVID-19 ini, dan sis boleh dijana dengan baik. Dan pada masa akan datang, lepas habis COVID-19 ini, anda sudah dapat ilmu bagaimana untuk menjual produk secara online. Gunakan kesempatan ini. Kita bukan ambil kesempatan berkesusahan lain, kesusahan orang lain, bukan. Kita mengambil kesempatan daripada peningkatan perniagaan online yang semakin meningkat, di mana makcik-makcik pun sekarang dah tahu bagaimana untuk order barang secara online. Kita ambil kesempatan dari itu. Faham? Saya harap anda faham kenapa anda harus menceburi bisnes online ini. Cuba gagal, memang ada mula akan gagal, mungkin akan gagal, tapi kegagalan itu adalah sebagai penunda kejayaan anda. Tak semestinya anda gagal pada ini, anda akan gagal di next, anda gagal kali kedua, tak akan gagal kali ketiga. Pasti akan berjaya jika ada usaha dan tekad untuk anda. Dan saya juga sedia memberikan tunjuk ajar, dan sama-sama kita berkongsi ilmu untuk memajukan bisnes online ini bersama-sama. Anda boleh komen di bawah saya apakah yang anda mahu, dan saya juga bersama boleh belajar dan mencari maklumat. Ini adalah satu pertanyaan yang menarik, dan saya dapat mempelajari sesuatu yang baru untuk diri saya. Itulah tujuannya YouTube channel saya ini untuk anda semua. Okey, sekian, terima kasih, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Dan anda kini sudah tahu kenapa anda harus menceburi bisnes online ini. Jangan lambat-lambat. Jika anda lambat-lambat, anda akan jauh ketinggalan belakang, kerana persaingan untuk bisnes online ini semakin padat dan keras dan menyakitkan. Dan juga saya lupa nak cakap satu lagi, dan kini juga kerajaan banyak memberikan bantuan kewangan kepada semua peniaga-peniaga digital untuk merubah landscape perniagaan Malaysia menjadi perniagaan digital. Gunakan peluang ini. Sementara peluang ini masih ada dan masih baru lagi, masih fresh lagi di Malaysia, anda gunakan peluang ini secepat yang mungkin. Jangan lepaskan peluang ini. Pergilah ke website Medex dan dapatkan maklumat lebih banyak lagi. Dan banyak juga dropshipper memberikan peluang-peluang kewangan, bantuan kewangan untuk anda memulakan perniagaan online. Memang terlalu banyak, cuma anda tidak tahu. So, jom kita bersama menjana bisnes online ini dan menjana sales. Mungkin dari 100 orang yang akan menyertai bisnes online ini, tidak semua akan berjaya. Mungkin dalam 40 orang akan berjaya, tapi yang 60 ini, jika meneruskan lagi, jika anda tidak kenal ketika kegagalan, anda usaha lagi, anda akan jadi satu orang berjaya. Jangan fikir saya sendiri punya sebuah website e-commerce dan saya tidak gagal. Tapi bukan artinya saya gagal. Saya dapat belajar satu ilmu yang baru. Itu yang penting. Di mana dari ilmu itu saya boleh majukan lagi ke depan untuk mempelajari ilmu bisnes online ni. Dan semua peniaga online yang berjaya di tahap tinggi sekarang ni, semuanya mula dari bawah. Seperti kita, dari bawah. Dan mereka sedikit demi sedikit belajar lagi ilmu online ini, dan akhirnya mereka berada di puncak di atas. Dan untuk puncak di atas ini, banyak ranjau-ranjau yang perlu anda lalui. Oleh itu adalah normal sama ada bekerja ke, anda tanam pokok ke, ada kadang tanam pokok mati, tanam lagi hidup. Contoh begitu jugalah dengan bisnes online. Dan ini bisnes online adalah satu peluang keemasan untuk semua rakyat Malaysia. Ceburi bidang ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jangan lupa subscribe YouTube channel untuk mempelajari tentang bisnes online, tips-tips di Shopee, tips-tips blogging, dan tips-tips Facebook Ads untuk anda menjana sales yang lebih tinggi di dalam dunia bisnes online. Okey, assalamualaikum.